Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada hadirin sekalian. Harap di mana anda berada, anda sihat sejahtera. Kita ada lagi seminggu ataupun 8 hari lagi kita nak berpuasa. Jadi itulah topik pada malam ini, pemakanan ataupun diet ketika berpuasa. Of course di bulan Ramadan ni kita berpuasa adalah untuk ibadat. Tapi saya tahu ramai juga yang ambil pendekatan ala-alang puasa tu cuba untuk nak lose weight, nak diet, nak kurus sikit, nak pakai baju raya yang fit. Jadi untuk basic pemakanan ketika puasa tu mostly dah okey, tapi ada beberapa perkara lah yang saya nak sentuh, saya nak cover yang mungkin sekarang pun anda masih melakukan kesilapan, dan juga saya akan fokus juga kenapa meskipun di bulan puasa anda kurang makan, sahur, berbuka, and then maybe malam tu ada moreh ataupun snacking sikit, tapi masih tak turun-turun berat badan dalam tempoh 30 hari berpuasa. Jadi apa yang kita perlu beri perhatian ataupun kita alert ketika berpuasa. Kepada yang intermittent fasting pun boleh juga ambil tips yang diberikan ini. Kalau ikut puasa Islam, kita boleh anggap sebagai intermittent fasting, kecuali tidak boleh minum air lah. Kalau intermittent fasting, berpuasa tapi still boleh minum air ataupun minuman yang tidak berkalori. Jadi apa yang kita perlu ambil perhatian adalah pengambilan nutrisi yang cukup. Anda perlu ingat, dalam sehari kita ada keperluan makanan kita, keperluan nutrisi kita, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air, semua itu kita perlu lengkapkan. Tak kisahlah pada hari biasa di mana kita makan maybe 3 hingga 4 kali sehari, ataupun ketika waktu puasa di mana kita makan 2 kali dalam sehari. Tak kisah makan banyak ataupun makan sikit, keperluan tetap sama, keperluan kita tetap perlu lengkapkan. Hidrasi yang terbaik, yes, kita akan tidak minum air dalam tempoh 13 jam, tapi kita perlu aware lah dengan kadar air dalam badan kita untuk memastikan hidrasi yang terbaik, sebab dehydration boleh memudaratkan. Pengawalan berat badan, of course, yang nak kurus, yang nak weight loss ketika berpuasa tu, ini sangat penting. And then kawalan gula dalam darah. Kita bukan saja berpuasa ni untuk ibadat, untuk kesihatan ataupun untuk kurus lah, tapi kesihatan juga sangat penting. Kawalan gula dalam darah, makanan di bazar semua tu semuanya kebanyakannya tinggi gula. And then tidur yang berkualiti, semua ini kita perlu beri perhatian, sebab perubahan tingkah laku, perubahan gaya pemakanan ketika berpuasa boleh efek semua 5 poin ini. Jadi puasa Ramadan ni kita boleh anggap seperti intermittent fasting saja. Jadi apa yang saya kongsikan ni untuk non-Muslim pun boleh belajar dan apply lah. Jadi nak rumuskan sedikit dari segi manfaat kesihatan metabolik, apa benefit kepada berpuasa ni apabila kita tidak makan. Apabila tidak makan, badan akan menggunakan waktu tersebut untuk membaik pulih ataupun repair sel-sel dan juga fungsi dalam badan lah. Kalau kita makan, badan akan gunakan some of the energy untuk digest, untuk menghadam. Tapi apabila kita tidak makan, badan akan menggunakan waktu tersebut untuk membaik pulih dan improve fungsi badan, antaranya kesihatan jantung, kawalan gula dalam darah. Dan memang betul berpuasa ditunjukkan dapat menurunkan risiko kencing manis dan juga mengawal paras gula dalam darah. Immune and cellular repair system, apabila kita tidak makan, itu menggalakkan repair sel-sel dalam badan kita ataupun autophagy namanya. Mencegah kanser, mengawal metabolisme dalam sel, menggalakkan weight loss, mengurangkan oxidative damage ataupun kerosakan sel-sel yang disebabkan oleh radikal bebas, dan juga mengurangkan keradangan dalam badan. Boost brain function, kita mungkin akan rasa lebih fokus, lebih alert ketika berpuasa. Jadi itu antara beberapa benefit yang memang terbuktilah dari segi researchnya. Jadi kenapa kita
mungkin tidak turun berat badan ketika berpuasa. Okey, anda perlu tahu konsep asas pengawalan berat badan adalah kalori. Okey, berat badan dikawal oleh keseimbangan tenaga. Kalau kalori yang kita ambil berlebihan daripada apa yang digunakan, lebihan kalori tersebut akan disimpan sebagai lemak. Okey, berlawanan dengannya kalau kita ambil kalori yang tak cukup, contohnya saya makan 1600 kalori tetapi dalam sehari saya burn 2000 kalori. Jadi 400 kalori yang tidak cukup itu, 400 kalori defisit itu badan saya akan burn lemak untuk top up kekurangan tersebut. Sama saja konsepnya, tak kisah hari biasa ke hari berpuasa, itu adalah konsep asas pengawalan berat badan, iaitu keseimbangan tenaga. Tetapi apabila kita berpuasa akan berlaku adaptive thermogenesis ataupun badan kita adapt dengan situasi di mana kita kurang makan. Okey, badan kita akan adapt, badan kita akan cuba simpan tenaga disebabkan kita kurang makan. Jadi apa yang akan berlaku adalah kadar metabolisme akan kurang, aktiviti fizikal juga akan kurang. Jadi actually ketika waktu berpuasa kita akan burn kurang kalori berbanding hari biasa sebab kita kurang metabolisme, kita kurang bergerak. Kemudian kurang anabolic factor. Jadi dia akan meningkatkan hormon katabolik. Hormon katabolik ni adalah hormon yang akan menguraikan sel-sel dalam badan seperti kita nak pecah lemak dan juga boleh berlaku kita pecah otot. Jadi pastikan walaupun anda weight loss ketika bulan puasa, kebanyakannya adalah burn lemak, bukannya burn otot. Okey, sebab tu protein penting untuk mengelakkan kehilangan jisim otot ketika kita berpuasa. Jadi faktor-faktor perubahan metabolisme tersebutlah yang menyumbang kepada kenapa mungkin kita tidak weight loss meskipun ketika bulan puasa kita makan sedikit. Sebab apa? Kita pun akan bergerak dengan sikit dan metabolisme kita pun akan slow down sedikit. Contohnya, pada hari biasa, Siti akan burn 1800 kalori. Namun, ketika bulan puasa, ketika berpuasa, maybe Siti akan burn 1500 kalori. Jadi, kalau dia makan tu, nak capai defisit, perlu kurang lagi pada 1500 kalori tersebut. Okay? Nanti saya akan terangkan ataupun cerita sikit macam mana kita nak amalkan pemakanan yang boleh mencapai kalori defisit, yang memastikan kita kenyang dan bertenaga sepanjang berpuasa, dan juga untuk mengelakkan kehilangan jisim otot ketika berpuasa. Dan juga kenapa kita sering ataupun kita rasa sukar untuk turun berat badan adalah disebabkan oleh overcompensation. Okay, antara perubahan yang berlaku dari segi hormon adalah hormon kelaparan ataupun hormon yang kawal craving kita makin meningkat. Jadi sebab tu apabila makin lama kita berpuasa, nak dekat waktu berbuka tu, kita pergi bazar, semua teringin. Tengok gerai ni nak beli, tengok gerai tu nak beli, kuih nak beli, nasi nak beli, murtabak, roti john, semua kita beli. Okay, in the end, balik dari bazar, kiri, kanan, tangan penuh dengan beg plastik makanan. Sebab kita punya hormon kelaparan tu memang sangat tinggi dan kalau kita tidak kawal, okay, kita tertewas dengan craving kita. Itulah yang di mana kita akan overcompensate, di mana kita akan makan kalori yang lebih sebab badan kita akan cuba compensate apa dalam Melayu untuk macam nak balas balik lah disebabkan kita tidak makan sepanjang hari. Jadi itu juga boleh berlaku di mana kita makan kalori yang terlalu banyak sehingga tidak mencapai defisit, ataupun ada kes di mana makan terlalu banyak sehingga kalori berlebihan sepanjang bulan berpuasa, berat badan naik. Okay, itu pun tidak mustahil. Ingat, konsep asas pengawalan berat badan adalah kalori. Okay, jadi keseluruhannya, kesimpulannya, kita kurang metabolisme, kita kurang aktiviti fizikal, dan juga badan kita akan lebih cenderung kepada makanan tinggi kalori. Ini semua menyumbang kepada penurunan berat badan yang tidak dicapai meskipun kita berpuasa. Ingat, berpuasa bukan automatik akan turun berat badan, tapi ia boleh membantu. Tapi kalau kita tidak alert, kita tidak waspada dengan apa yang kita makan, tidak semestinya akan turun berat badan tu. Jadi, untuk turun berat badan, kawal kalori. Untuk amalkan pemakanan yang sihat, kita perlu makanan yang berkhasiat, yang seimbang, balance. Kita ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, minerals dan sebagainya. Jadi, dia dua perkara yang berbeza. Contohnya, kalau kita makan makanan yang berkhasiat pun, tidak semestinya kita akan turun berat badan. Andai kata
kita ambil dengan portion yang lebih, ataupun makanan yang berkhasiat tu adalah tinggi kalori. Contohnya salad yang penuh dengan olive oil, penuh dengan salad dressing, ataupun protein dia adalah protein daripada ayam bergoreng. Jadi makanan yang berkhasiat tidak semestinya makanan yang boleh menyumbang kepada penurunan berat badan. Okay, dua itu adalah berbeza. Nak turun berat badan, kawal kalori, tetapi untuk badan yang sihat, kita perlu mendapatkan makanan yang berkhasiat dan bernutrisi. Okay, and then meskipun kita makan berkurang, maybe 2 kali saja ataupun 3 kali saja dalam sehari, ingat keperluan nutrisi tetap sama. Itu antara kesilapan yang kebanyakan orang buat, di mana mereka bersahur, mereka berbuka puasa, nutrien yang tidak tak lengkap nutriennya. Kurang buah-buahan, kurang sayur-sayuran, mostly adalah makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula. Itu yang lazim berlaku, yang lazim dijual di bazar Ramadan. Okay. Jadi tips dia ringkas je. Untuk kawal kalori, tidak semestinya anda timbang setiap benda yang anda makan, kira kalori secara detail, boleh, tapi itu akan merumitkan. Okay, adalah stres, adalah tak cukup tak ada energi tengah berpuasa, nak kira-kira pula dengan apa yang makan, memang taklah. Jadi paling simple adalah kawal kalori dengan mengawal portion, iaitu suku-suku separuh. Okay, nak makan apa, tak ada masalah, tapi seimbangkan suku karbohidrat berkanji, suku protein, dan separuh daripadanya adalah serat daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay? Sebab apa? Serat itu sangat penting. Kenapa kita perlu lebihkan serat? Sebab serat ni selain dia tinggi khasiat, dia adalah mengenyangkan. Jadi tak kisah ketika bersahur ataupun berbuka, apabila kita ambil serat yang lebih, itu akan memastikan kita kenyang untuk tempoh yang lebih lama dan memberikan tenaga yang berpanjangan. Jadi penting untuk kita ambil serat ni. Disarankan berdasarkan recommendation Kementerian Kesihatan Malaysia adalah 2 hidangan buah dan 3 hidangan sayuran, dan kalau boleh pelbagaikan dari segi jenis buah-buahan dan sayur-sayuran tersebut. Okay, simple je nak capai. Kalau anda nak bayangkan, satu hidangan ni adalah lebih kurang sebesar mangkuk kecil, sebiji orange, sebiji apple, ataupun boleh muat dalam tapak tangan. Itu dikira sebagai satu hidangan. Jadi kalau anda ambil nasi, sayur anda letak banyak, dia boleh dikira sebagai 2 hidangan. Jadi senang je nak capai 2 hidangan buah, 3 hidangan sayur. Okay, kalau boleh ketika sahur, ambil 1 hidangan buah, 1 hidangan sayuran. Ketika berbuka, 1 hidangan buah, 2 hidangan sayuran. Dah mencapai apa yang disarankan oleh KKM. And then utamakan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ni adalah karbohidrat yang tinggi dengan fiber, yang mengambil masa untuk diurai, diserap dan digunakan oleh badan kita. Okay, bertentangan dengan karbohidrat kompleks adalah karbohidrat mudah seperti gula. Okay, kedua-duanya adalah karbohidrat, berbezanya dari segi struktur dia lah, struktur karbohidrat dia. Kalau kita ambil simple karbohidrat seperti minuman bergula, contohnya anda bersahur air Milo dengan roti kosong sahaja, roti putih kosong sahaja ataupun roti gula, memang akan memberikan tenaga, tetapi tenaga tersebut akan cepat diserap, dihadam dan digunakan. And then pukul 12 tengah hari dah rasa lapar yang tersangat-sangat sebab cepat diserap, tidak tahan lama. Jadi apabila anda gunakan karbohidrat kompleks, contohnya ambil oats, roti wholemeal, brown rice, okay, itu pun akan melambatkan penghadaman dan memastikan tenaga yang berpanjangan. Maybe anda boleh sampai ke petang, maybe 5 petang, 6 petang baru start rasa lapar. Okay, boleh je. Ataupun kalau yang jenis makan nasi putih ketika bersahur, tak ada masalah, boleh saja. Anda boleh komplekskan hidangan tersebut dengan tambah sayur-sayuran dan juga protein. Okay, itu pun sudah cukup untuk mengurangkan kesan glikemik, kesan gula dalam darah nasi putih tersebut. Okay, kalau nasi putih kosong, dia tinggi GI. Tapi kalau kita tambah sayuran, kita tambah protein, itu akan mengurangkan glikemiknya. Jadi tak ada masalah nak makan roti putih, nasi putih, tapi yang penting ada sayur-sayuran, ada protein. Ingat, suku separuh. Itu pun dah sangat memadai untuk memastikan kita rasa kekal bertenaga sepanjang hari. And then kurangkan benda yang bergula, benda yang berminyak. Okay, sebab apa? Kita nak kurangkan kalori. Okay, kalori ni penting untuk kita nak mencapai target weight loss bagi yang nak kurus ketika
berpuasa. Sebab apa? Satu sudu besar gula pun dah bersamaan dengan 48 kalori, satu sudu besar minyak 120 kalori. Dan kebanyakan makanan di bazar, kuih muih semua tu memang tinggi gula, memang tinggi minyak. Okay, especially kalau kita belilah, kita tak tahu apa yang penjual itu letak, berapa banyak yang dia letak. Jadi boleh tinggi kalorinya. Dan pemakanan yang seimbang, simple saja. Pastikan kita ada sayuran, ada protein untuk memastikan hidangan tersebut seimbang. Jadi kalau yang jenis sahur, Milo dengan biskut kosong, yes, dia ada kalori, dia ada tenaga, tapi dari segi keseimbangan tidak begitu baik. Dari segi pengawalan gula dalam darah tidak begitu baik, sebab itu mostly adalah simple karbohidrat saja. And then kebarangkalian dia akan cepat rasa lapar balik. Jadi kalau yang jenis macam tu, kalau nak modify, maybe Milo dengan sedikit oat, ataupun Milo dengan roti wholemeal ke, okay, sumber karbohidrat, and then tambahlah buah-buahan dan sumber protein tu. Milo tu dia bancuh dengan susu low fat. Itu pun dah dikira agak lengkap meskipun hidangan yang ringan. Okay? Milo dengan susu low fat dah ada protein, kemudian roti wholemeal untuk complex carbs, and then maybe satu hidangan buah-buahan. Okay? Ringan, kalori tidak tinggi, tapi lengkap, seimbang dan berpanjangan. Okay, kalau kita nak bahagikan apa yang disarankan ketika sahur dan berbuka, okay, ini adalah tips tambahannya. Okay, complex carbs, lebihkan serat, kenyang lebih lama, energi lebih lama. Pastikan makanan leftover selamat. Okay, ini banyak berlaku apabila beli makanan bazar ataupun morel lah, ketika berbuka, kenyang, kemudian nak simpan ketika waktu sahur, tidak disimpan dengan betul, ataupun makanan yang dibeli itu dah memang lama, jadi rosak. Kemudian bila makan pada waktu sahur, berlaku keracunan makanan, sakit. Dan apabila berlaku keracunan, kita akan banyak cerit-berit, kita akan banyak buang air, dehydrated, tambah dengan berpuasa lagi. Jadi risiko untuk mild to ataupun moderate to severe dehydration, kehilangan air yang banyak, itu adalah sangat tinggilah risikonya. Jadi yang suka simpan makanan tu pasti simpan dengan betul, dan kalau nak makan tu, sebelum makan tu pastikan betul-betul selamat. Simple je, gunakan deri anda, lihat, bau, rasa. Pastikan makan anda selamat lah. And then elakkan makanan yang pedas, masam, tinggi asid dan berkafein ketika waktu sahur untuk mengelakkan kita upset stomach lah, kita sakit perut. Sebab apa? Apabila kita bersahur, kita baru bangun, perut kita masih kosong lagi, terutamanya kalau kita jarak yang lebih jauh antara makanan ketika waktu malam dan juga bersahur. Apabila kita bangun, kita makan benda-benda masam, pedas, tinggi asid, okay, boleh menyebabkan gangguan perut. Dan kalau boleh, elakkan minuman yang berkafein seperti teh ataupun kopi. Saya tahu mungkin bangun sahur tu rasa kurang bertenaga sikit, nak buat kopi, nak rasa lebih bertenaga buat kerja nanti. Tapi kafein ini dia bersifat diuretik. Diuretik ni menggalakkan kehilangan air. Jadi kalau kita ambil minuman yang berkafein, kita akan kencing dengan lebih kerap, dan itu akan menyebabkan kita lebih dehydrated ketika lewat hari nanti. Jadi tidak digalakkan untuk mengambil minuman yang berkafein. Okay? Kopi, teh ataupun minuman gas seperti Coca-Cola, Pepsi pun mengandungi kafein. Okay, untuk berbuka, berlainan sikit. Kalau sahur, kita disarankan untuk ambil kompleks karbohidrat sebab dia bertahan untuk tempoh yang lama, dihadam mengambil masa. Untuk berbuka, kita disarankan untuk mengambil simple karbohidrat ataupun manisan. Sebab itu sunnah, sebab simple karbohidrat ni mudah dihadam, mudah diserap dan akan cepat untuk kita mendapat tenaga daripada makanan tersebut. Okay? Tapi manisan ni tidak semestinya kita berbuka dengan benda yang terlalu manis, minuman yang tinggi dengan gula. Okay? Even buah-buahan semula jadi pun akan mengandungi gulanya yang tersendiri. Okay? Jadi tidak perlu harap gula pasir ataupun gula tambahan. Sekadar gula daripada buah-buahan ataupun gula daripada susu pun dah memadai. Itu pun adalah simple karbohidrat. Okay? Kurma pun adalah pilihan yang bagus sebab selain dia dikira sebagai manis, makanan sunnah, dia juga adalah
buah. Okey, buah kurma tinggi dengan serat, tinggi dengan mineral. Okey, jadi tidak perlu terlalu banyak beli kuih muih semua tu. Kalau boleh pastikan pelbagailah hidangan buah-buahan ketika berbuka. Okay, and then makan dengan perlahan. Sebab apa makan dengan perlahan? Hormon kekenyangan ataupun hormon leptin akan mengambil masa untuk sampai ke otak kita. Jadi kalau kita makan terlalu cepat, kita akan cenderung makan lebih tinggi kalori, lepas tu baru kita rasa kenyang. Makan banyak-banyak, tunggu baru rasa kenyang. Jadi kalau kita makan dengan perlahan, kita akan memberikan ruang untuk perut kita penuh, memberikan ruang untuk perut kita menghantar signal kepada otak untuk memberitahu yang kita kenyang. Jadi itu akan mengelakkan kita makan secara berlebihan. Okey, makan dengan perlahan, tak perlu rushing sangat pun. Okey, sebab tu satu lagi perkara yang bagus adalah kita makan ringan, minum air, kurma dulu ke benda-benda ringan dulu. Kita solat maghrib, lepas tu baru makan lebih heavy. Itu pun antara satu strategi untuk kita nak melewatkan tempoh ataupun bukan lewat tempoh lah, untuk kita memanjangkan tempoh kita makan. Tak perlu nak rushing sangat. Dalam 10 minit selepas ataupun 5 minit selepas azan je, semua dah licin dah. Itu makan terlalu cepat. Dan selain daripada itu, kalau kita makan terlalu cepat, risiko untuk reflux ataupun pedih ulu hati juga lebih tinggi. Terutamanya kalau kita makan makanan yang pedas, masam, tinggi asid, berkafein pun tidak digalakkan andai kata kita perut kosong. Jadi kalau yang nak minum minuman yang berkafein seperti minum kopi, ambil makanan lain dulu, ambil buah dulu dan sebagainya. Selepas beberapa minit ataupun lebih 30 minit selepas tu baru minum minuman berkafein anda. Kalau ambil kafein dalam perut yang kosong, itu juga boleh menyumbang kepada sakit perut. Alright. Okay. Dalam tips diet ni, saya tak ada menghalang pun anda nak pergi bazar. Tak ada masalah. Bagi saya, bazar itu adalah satu nikmat ketika bulan Ramadan ni. Okay, setahun sekali saja nak ada bazar Ramadan. So, tiada halangan, tapi anda perlu kawal kalori. Pastikan tidak berlebihan. Okay, macam mana untuk kawal? Boleh letakkan had limit. Had limit ni macam mana? Maybe anda letakkan sehari RM10 saja perbelanjaan di bazar. Ataupun dari segi kuantiti. Okay, macam saya dulu, saya akan beli satu hidangan ringan seperti kuih dan juga satu hidangan berat seperti nasi, mi, nasi Arab, kuetiau dan sebagainya. Jadi ada limit yang kita letakkan. Jadi kalau nak letak dari segi limit duit tu, bawa keluar RM10 je pergi bazar. Nak tak nak RM10 itulah yang anda akan berbelanja untuk pastikan anda tidak berlebihan ketika di bazar nanti. Dan tak perlu tamak. Maybe pergi bazar tu tengok gerai tu ada kuih ni, tengok gerai sebelah roti john, gerai sebelah lagi murtabak, gerai sebelah lagi akok, nasi kerabu, nasi goreng, semua bermacam-macam. Okay, ingat ketika kita berpuasa, hormon ghrelin, hormon kelaparan, hormon craving kita memang tinggi. Jadi memang sukar untuk kita nak lawan nafsu tersebut. So letakkan peraturan, letakkan limit. Keluar kereta RM10 je dalam poket. Dan tak perlu tamak, 30 hari anda nak try. Contohnya teringin macam-macam, tak perlu nak rushing. Dalam sehari nak try semua. Okay, maybe hari ni nasi kerabu, esok nasi goreng, lusa murtabak. Okay, hari berikutnya roti john. 30 hari tu saya yakin anda ada peluang untuk cuba segala makanan yang anda teringin sepanjang berpuasa. Okay, ingat, nak makan bazar tak ada masalah. Yang penting anda kontrol, anda kawal kalori, ada plan. So, ada perancangan. Jangan pergi ke bazar, tak ada plan, duit penuh dalam poket, beli itu beli ini, balik macam dumbbell kiri kanan tangan tu. And then satu lagi tips, kalau boleh jangan beli air manis kosong. Air manis kosong ni, apa yang saya maksudkan dengan kosong adalah air yang tinggi dengan gula and then ada pewarna. Itu saja, macam air sirap. Dia tinggi kalori, tidak bernutrisi dan juga tinggi dengan gula. Kalau anda minum minuman yang manis, disarankan ambillah yang lebih bernutrisi seperti minum susu soya. Kalau yang nak rasa buah, okay, buat air jus tanpa gula tambahan. Itu pun sudah cukup untuk memberikan gula yang anda perlukan ketika berbuka tanpa menyumbang kepada kalori yang berlebihan. Jadi tips yang saya selalu gunakan sendiri juga adalah saya memang tidak beli
minuman manis kosong di bazar tu, okay, duit tu saya prefer beli benda lain lagi yang lebih teringin. And then kalau nak benda manis, belilah air soya, buat jus buah, okay, itu lebih berkhasiat meskipun dikategorikan sebagai air manis, dan letakkan limit. Maybe ketika berbuka 1 ataupun 2 cawan saja, yang selebihnya air kosong. And then of course kita masih lagi dalam fasa endemik, so jaga SOP dan keselamatan ketika anda membeli belah-lah di bazar. Okay, tak nak kena COVID nanti mengganggu puasa anda. So ini adalah contoh kalori beberapa hidangan kuih di Malaysia ini. Okay, cucur badak 70 hingga 80 kalori. Sepotong petak kecil kuih seri muka hampir 200 kalori. Kari pak 130. Donat 200 hingga 200.5 kalori. Jadi adakah ini jenis makanan yang anda nak makan sehingga kenyang ketika berbuka? Okay, sebab tu saya cakap meskipun bulan puasa tidak dijamin anda akan kurus. Kalau jenis yang makan banyak kuih, makan banyak benda manis, tidak pelik kalau hidangan berbuka anda lebih daripada 1000 kalori. Jadi nak makan tak ada halangan, nak makan tu dipersilakan, itu adalah satu nikmat, tapi please kawal portion supaya kalori tidak berlebihan. Okay, kalau nak makan kuih muih tu, kalau boleh muat 1 piring kecil je, itu pun dah cukup. And then hidangan yang besar, ambil hidangan nasi yang ada sayur, yang ada protein, yang lengkap. So itu dapat menjamin anda tidak terlebih kalori dan boleh kenyang lah. Okay, sebab tu jangan makan terlalu cepat, ambil masa. Okay, minum air yang secukupnya. Kadang badan kita keliru antara signal kelaparan dan juga signal dahaga. Okay, most likely kita sebenarnya tidak lapar sangat, tetapi kita sebenarnya dahaga. Sebab tu berbuka, utamakan makanan yang ringan, buah-buahan dahulu, minum air yang banyak, baru fokus kepada benda-benda yang tinggi kalori dan juga hidangan utama anda. Okay, kalau nak dibandingkan kuih muih dengan buah-buahan dan sayur-sayuran, okay, langit dan bumi perbezaannya dari segi kalori. Okay, puluh-puluh saja. Jadi nak makan lebih sikit pun tak ada masalah. Nak makan sampai 3 hidangan buah pun tak ada masalah. Okay, lebih bagus berbanding dengan kuih muih dari segi kalori dan juga nutrisi. Okay, lebih padat dengan vitamin, mineral dan juga fiber. So, ada kurma anda, ada kuih, ada juga buah-buahan dan juga hidangan utama anda, pastikan ada sayur-sayuran. Dan kalau beli kat bazar tu, kadang contoh nasi ayam dia tak tinggi sangat pun, dia punya sayur-sayuran tu. Okay, maybe dia letak 2 hiris je salad dia. So tambahlah dengan sendiri. Okay, tambah sayur-sayuran yang lebih untuk pastikan betul-betul seimbang. Okay. Next, dari segi hidrasi ataupun dari segi kandungan air dalam badan kita. Apabila kita berpuasa dalam tempoh lebih kurang 13 jam daripada subuh hingga ke maghrib, kehilangan air itu memang tidak dapat dielakkan. Memang kita akan rasa dehydrated, memang kita akan rasa kurang air, kering. Namun, apa yang kita boleh buat untuk improve, untuk membaiki adalah untuk mengelakkan dehydration itu berlaku terlalu di awal hari. Okay, tak naklah pukul 10 pagi, 12 tengah hari, dah mula rasa dehydrated, dah mula rasa kesan negatif daripada kekurangan air seperti tak ada energi, tak boleh fokus, pening kepala, otak berdenyut. Itu antara simptom dehydration. Jadi macam mana kita nak minum ketika waktu sahur? Adakah kita perlu minum sampai 6 liter? Actually tidak perlu minum terlalu banyak. Minum dengan kadar yang selesa sehingga kita boleh tengok air kencing yang pertama kita jernih. Sebab air kencing yang jernih itu menandakan paras hydration, paras kandungan air dalam badan yang bagus. Kita bukannya unta, kalau kita minum air terlalu banyak pun, sampai 4, 5, 6 liter pun ketika sahur, nanti kita akan buang balik semua air berlebihan tersebut dan kita juga berisiko untuk hyperhydration ataupun hyponatremia, di mana kita minum air terlalu banyak, di mana kandungan darah kita menjadi terlalu cair. Okay, minum air terlalu banyak pun tidak disarankan. Sekadar minum pada tahap yang selesa sehingga paras air kencing anda dikira sebagai baguslah. Okay, kalau boleh janganlah
apabila anda kencing pada pertama selepas sahur tu dah warna kuning, okay, itu tidak bagus. Kalau boleh kita target good lah, good. Kemudian pada waktu petang kalau kita good ke fair pun dah kira bagus, sebab memang tidak dapat dielakkan untuk kita sedikit dehydrated. Okay, sedikit dehydrated itu normal, tapi kalau boleh jangan sampai severely dehydrated, kurang air pada tahap yang teruk. Dan elakkan minuman berkafein, saya ulangi sekali lagi, sebab kafein ni bersifat diuretik. Kafein menggalakkan kita membuang air dengan lebih. Jadi apabila kita ambil kafein ketika waktu sahur, kita banyak kencing, tengah hari kita dah dehydrated. And then elakkan makanan tinggi garam dan gula ketika sahur, sebab itu akan menggalakkan kehilangan air juga disebabkan oleh osmosis. Okay, osmosis ni di mana air yang mengandungi kandungan sama ada garam ataupun gula yang tinggi, di situ air akan mengalir. Jadi contohnya kalau kita ambil banyak bergula, banyak garam, konsentrasi gula dan garam tersebut tinggi dalam darah, dan apa yang akan berlaku adalah air daripada sel dalam badan kita akan pergi ke saluran darah untuk dia nak balancekan keseimbangan osmosis tersebut. Dan apabila kandungan air dalam darah tinggi, air dalam darah tersebut akan ditapis buang melalui buah pinggang kita. Jadi kita akan kehilangan air lah. Nah, jadi tidak digalakkan untuk kita minum minuman yang tinggi gula ketika waktu sahur. Okay, bukan saja dari segi itu adalah simple karbohidrat yang menyebabkan kita cepat rasa lapar balik, tetapi dari segi dehydration pun tidak begitu baguslah. And then ketika berbuka, air kosong adalah paling penting. And then kita nak minum minuman yang manis sedikit, ada elektrolit, ada garam pun boleh membantu. Tapi tidak semestinya kita perlu minum minuman yang terlalu manis. Ingat, dalam jus buah-buahan pun, kita makan buah, kita makan kurma pun sudah mengandungi simple sugar yang cukup untuk memberikan tenaga yang cepat untuk badan kita nak hadam. So, ada yang berpendirian setiap kali berbuka wajib ada air manis, wajib ada kuih yang manis. Okay? Itu tidak dikira sebagai wajib. Okay? Benda tu anda pun boleh dapat daripada buah-buahan. Tidak perlu berlebihan dari segi minuman manis dan juga kuih-muih anda. Okay, ketiga dari segi senaman. Okay, ingat lagi awal tadi saya cerita antara metabolic adaptation ataupun adaptasi ketika waktu berpuasa adalah badan kita akan kurang bergerak. Sebab apa? Kurang bergerak sebab badan kita akan cuba conserve energy. Kita kurang ambil kalori, jadi badan kita pun akan kurang menggunakan kalori. Badan kita akan cuba simpan apa tenaga yang ada dalam badan kita ni. Tapi tidak bermakna kita perlu tidak aktif ketika waktu berpuasa. Jangan jadikan alasan untuk tidak bergerak. Bukannya saya nak suruh waktu berpuasa tu lari 10 km, tidak, just aktifkan, lebihkan bergerak. Okay, jalan sini-sini, okay, cuba target 8 hingga 10 ribu langkah dalam sehari, terutamanya kepada yang target nak kurus ketika waktu berpuasa nanti. Okay, kita cuba lawan balik kekurangan aktiviti fizikal tu dengan lebih berjalan. Tidak semestinya exercise yang terlalu memenatkan. Sekadar berjalan dengan lebih pun dah sangat significantly membantu dari segi meningkatkan pembakaran kalori. Okay, senaman ringan pun boleh dilakukan berdekatan dengan waktu berbuka, seperti berjalan. Okay, tak jogging pun, brisk walk je. Brisk walk pada waktu petang di mana matahari tidak panas, itu pun dah boleh membantu. Tapi tolong awas dengan dehydration ataupun kehilangan air, dan juga hypoglycemia ataupun kekurangan gula dalam darah. Sebab tu dekat dengan waktu berbuka tu okeylah, sebab kita bersenam sedikit lepas tu terus berbuka. Jadi cepat untuk kita nak replenish balik kehilangan air, kehilangan karbohidrat tersebut. And then pastikanlah tempat anda bersenam tu tidak terlalu panas, tidak terlalu menggalakkan kehilangan air, tidak terlalu intense exercise anda. Okay, poin yang ketiga, senaman yang lebih berat. Okay, kalau nak buat tabata, nak buat zumba, nak buat pilates, semua tu yang lebih intense, yang lebih memenatkan, lebih keluarkan peluh, boleh dilakukan dalam tempoh yang dibolehkan makanlah, waktu berbuka sehinggalah waktu sahur. Boleh saja untuk masukkan aktiviti yang lebih berat ketika itu. Dan untuk mengelakkan kehilangan jisim otot, pastikan anda exercise. Buat weight training sedikit, tak semestinya pergi gym, tapi even buat squat, push up sedikit pun
dapat membantu untuk mengelakkan kehilangan jisim otot. Apa yang lazimnya berlaku adalah ketika bulan puasa, dia terus sedentary, tidak bergerak langsung, tidak ada sebarang exercise, kemudian pengambilan protein pun tidak cukup. Banyak makan mutabak roti john je, protein yang berkualiti kurang. Jadi apa yang sering berlaku adalah ketika bulan puasa, kehilangan jisim otot yang berlaku. Dia happy, puasa turun 4 kg, tapi dia tak tahu kebanyakan daripada jisim yang turun tersebut adalah jisim otot. Itu kita tak nak. So pastikan incorporate sedikit physical activity dan juga sedikit senaman otot ketika anda berpuasa. Tak perlu terlalu heavy, biasa-biasa pun dah sangat membantu. Dari segi senaman, mungkin ada yang risau, Coach, bukan tak bagus ke senaman pada waktu malam ni? Ini adalah berdasarkan kajian meta-analisis di mana mereka para saintis ni dia kumpulkan beberapa kajian dan dia membuat satu rumusan. Itu adalah meta-analisis dan systemic review. Jadi kesimpulan yang boleh dirumuskan, kalau nak baca keseluruhan ni pun boleh, tapi saya akan rumuskan saja. Sebenarnya senaman moderate intensity tidak mengganggu kualiti tidur. Malahan dia menunjukkan kalau kita exercise, itu boleh meningkatkan lagi kualiti tidur kita, tidur dengan lebih nyenyak. Tapi kita perlu aware, kalau boleh jangan exercise terlalu heavy berdekatan dengan waktu tidur, kalau boleh lebih daripada sejam. Contoh, kalau kita tidur pukul 11 malam, last kita nak exercise pun 10 malam ataupun 9.30. Kalau kita exercise terlalu dekat dengan waktu tidur, itu boleh mengganggu kualiti tidur. Tapi kalau kita exercise lebih pada itu, terutamanya senaman yang lebih moderate intensity, low intensity, itu actually tak ada masalah dan malahan boleh membuat tidur kita lebih berkualiti. So, tiada alasan untuk anda tidak exercise ketika waktu berpuasa ni. Ada yang prefer exercise pada waktu petang sebelum berbuka, ada yang lebih prefer exercise pada waktu malam, ada yang jenis exercise sebelum bersahur. It depends, terpulang pada diri masing-masing. Tapi kalau boleh ada jugalah beberapa aktiviti fizikal anda. Bercakap tentang tidur. Tidur sangat penting kerana dia memberikan kesan terhadap prestasi minda, fizikal, kita nak rehat badan, kesihatan metabolik, hormon dan sistem imunasi dan banyak benda lagi. So, tidur ni sangat penting. Kenapa tidur ni boleh berbeza ketika waktu berpuasa? Of course, sebab kita bersahur, kita bangun awal sikit dan ini lebih cenderung ataupun lebih berisiko kepada golongan wanita, di mana mereka maybe bangun awal untuk masak makanan sahur ataupun tidur lewat sebab buat kerja, beribadah, ataupun dia masak awal-awal untuk sahur. Jadi golongan wanita lah lebih terganggu sikit dari segi kualiti tidur ataupun boleh berlaku saja pada siapa-siapa. Tapi kenapa tidur ni penting? Bukan saja untuk kesihatan, malahan untuk yang target weight loss, sebab dia boleh mengubah hormon dan juga metabolisme kita, seperti kurang glucose tolerance ataupun kurang insulin sensitivity. Dia maksudnya pengawalan gula dalam darah yang tidak begitu bagus, peningkatan kortisol, stres hormon, peningkatan grelin, kurang leptin. Grelin ni adalah hormon kelaparan, leptin adalah hormon kekenyangan. Jadi grelin meningkat, kita sering rasa lapar, craving yang lebih tinggi. Kurang leptin, kita kurang rasa kenyang, makan banyak pun masih lagi tak kenyang-kenyang. And then itu yang menyebabkan kenapa kita cenderung naik berat badan ketika waktu berpuasa, sebab tidur yang tidak begitu berkualiti. Saya cakap kualiti, bukan kuantiti. Kalau kita tidur 6 jam pun, kalau tidur 6 jam yang penuh berkualiti, itu lebih bagus daripada kita tidur 10 jam tapi tidak berkualiti. So, pastikan anda tidur dengan nyenyak, tidur dengan berkualiti lah. So, kurang pendedahan cahaya, kurang main phone, tidur dalam keadaan yang sejuk, tidak panas. Itu menyumbang kepada kualiti yang lebih bagus. Jadi, macam mana kalau kita apply semua itu, kita ambil semua nasihat itu dan kita ambil contoh. Ini contoh saja, anda tidak perlu ikut secara teliti.
Okay, kita ambil contoh Siti. Okay, Siti pada hari biasa, hari tidak puasa, dia boleh burn sampai 1,800 kalori sehari. Tapi ketika waktu berpuasa, maybe dia akan burn hanya 1,500 kalori. Sebab apa? Kurang bergerak, kurang aktiviti fizikal, badan pun akan kurangkan metabolisme, so akan kurang dia punya keperluan kalori harian. Jadi untuk weight loss, Siti perlu makan kurang lagi pada 1,500 tu. So dia target 1,300. Jadi 200 kalori deficit. Jadi untuk sahur dia makan apa? Dia letak dah 500 kalori. Okay, air yang secukupnya, 0 kalori je. So nak minum banyak mana tu boleh, tak ada masalah. Kemudian dia ambil oat. Oat adalah sumber karbohidrat yang kompleks. Satu cawan oat, satu susu rendah lemak, itu adalah sumber protein dia, dan juga satu cawan buah-buahan campur. Semua itu lebih kurang 500 kalori, dan itu pun actually sangat mengenyangkan. Okay, kalau kita makan oat lebih kurang 300 kalori pun dah memadai. Ini pun adalah situasi yang ekstrim lah. 500 kalori daripada oat pun dah memang cukup banyak, cukup kenyang, dan maybe tak boleh habis pun. Tapi daripada hidangan yang ringan itu, hidangan yang ringkas itu, simple je, tak perlu nak bangun awal pagi masak lauk semua tu. Okay, oat ni sangat mudah disediakan, malahan boleh di-prepare malam sebelumnya. Okay, daripada situ kita ada kompleks karbohidrat daripada oat, kita ada fiber, kita ada dia punya vitamin dan mineral, kita ada protein daripada low fat milk, kita juga ada fiber dan juga nutrien tambahan daripada buah-buahan campur. Sangat bernutrisi, sangat mengenyangkan, dan tenaga yang berpanjangan dengan hanya 500 kalori. Ataupun kalau anda jenis yang makan nasi, tak ada masalah, makan nasi tapi suku separuh, pastikan lebih fiber, lebih protein untuk pastikan kenyang dengan lebih lama. Okay, kemudian sementara nak berbuka tu, maybe Siti dia berjalan 30 hingga 45 minit untuk tingkatkan aktiviti fizikal, tingkatkan steps harian, tingkatkan kalori burn. Kemudian waktu berbuka 600 kalori. Okay, dia ambil jus buah-buahan. Jadi dah ada 2 hidangan buah dalam sehari, dah mencapai target yang disarankan oleh KKM. Okay, jus buah tanpa gula, kalau 2 cawan pun boleh je 100 kalori. Okay, and then itu adalah minuman manis dia. Selepas itu, of course, sunnah kurma. Kurma pun adalah makanan yang manis, makanan yang mengandungi gula untuk kita nak replenish tenaga kita dengan cepat. Okay, 3 biji kurma pun baru 60 kalori berbanding dengan contoh kita ambil kari puff 130 kalori. Okay, kuih seri muka hampir 200 kalori. So benda yang manis tetapi kalori yang jauh lebih rendah. Itu adalah kepentingan buah-buahan ketika berbuka. Okay, kemudian Siti dia pergi bazar juga, tak ada masalah. Dia pergi bazar, dia beli nasi ayam. Nasi ayam pun dalam 410 kalori ataupun lebih ataupun kurang. Okay, total tu tak banyak pun, tak tinggi pun. Dia juga beli kuih, Siti juga beli kuih, tapi dia dah makan banyak ketika berbuka, dia makan dengan perlahan dan dia rasa kenyang. Jadi untuk kuih muih yang dia beli kat bazar tu, dia simpan untuk makan pada malam sikit. Itu pun tak banyak, hanya 2 hingga 5 ketul kuih muih pun dah boleh memberikan 150 hingga 240 kalori. Okay, tak ada masalah, still makan kuih, still makan benda-benda bazar, nasi ayam, nasi Arab sebagainya, tapi kawal kuantiti, kawal portion, kawal kalori. So dah cukup bagus dah. Tak ada nak kata diet ketika puasa ni perlu makan oat saja, perlu makan roti wholemeal, okay, tak pergi bazar, tak enjoy, okay, itu pun dah hilang nikmat ketika berpuasa. Simple je, kawal kalori, kawal keseimbangan, pastikan fiber cukup, serat cukup, nutrisi cukup, pastikan protein cukup untuk mengelakkan kehilangan jisim otot ketika bersahur, pastikan utamakan kompleks karbohidrat, pastikan makanan berseimbang untuk tenaga yang berpanjangan, and then enjoy je tapi bijak kawal kalori. Dan of course tingkatkan sedikit aktiviti fizikal untuk kita nak balance balik kekurangan metabolisme yang badan kita adapt tu. And then kurang benda yang bergula, kurang benda yang berminyak, bukan saja untuk kurang kalori tapi untuk mengelakkan kawalan gula dalam darah yang tidak betul bagus, elakkan kafein terutamanya ketika sahur untuk mengelakkan kita hilang air yang banyak. Dan selepas berbuka pun kalau boleh jangan terus minum kopi, kafein ataupun teh, sebab kalau kita ambil kafein dalam perut yang kosong boleh rasa sakit perut, dan elakkan makanan yang menyebabkan sakit perut terutamanya ketika sahur ataupun berbuka. Okay, makanan pedas, makanan masam,
Okay, buka simple je. Kita ambil buah, kita ambil minuman, itu pun dah cukup untuk alas perut, and then baru kita makan dengan lebih heavy. And then jangan makan terlalu cepat. Makan terlalu cepat, kita lebih cenderung untuk makan secara berlebihan, sebab hormon kekenyangan, hormon leptin akan mengambil masa untuk daripada perut sampai ke otak. Dan juga kalau kita makan terlalu cepat pada perut yang kosong, berisiko untuk reflux. Okay, kita pedih ulu hati. Simple je, tak ada complicated sangat pun pemakanan ketika berpuasa ni. Okay, simple je, sama seperti biasa, makan pemakanan seimbang, kawal kalori. So di samping kita beribadah tu, kita kawal pemakanan, dan yang nak target nak weight loss, okay, semoga berjaya lah untuk anda nak pakai baju raya yang lebih slim fit nanti tu. Okay, itu saja perkongsian saya pada malam ni. Kalau ada sebarang soalan, boleh saja tanya. Rambang mata pergi bazar. Betul Kak Cik? Kuih je pun kalau kita ambil itu ambil ini, dah boleh lebih 100 kalori. Contohnya macam donat. Donat diperbuat daripada tepung, kemudian dia digoreng tinggi minyak, habis goreng salut lagi dengan gula. Sebab tu satu biji donat boleh lebih 200 kalori. Tambah lagi kalau yang jenis donat yang macam Dunkin Donut tu, dia salut coklat, letak sprinkle semua tu, 300 kalori seketul donat. So kawal lah pemakanan anda. Alright, kalau tak ada soalan, itu saja perkongsian pada malam ni. Mungkin perkongsian terakhir sebab Sabtu depan dah malam tarawih lah. So itu saja daripada saya, Coach Aizat. Kalau ada sebarang persoalan dan pertanyaan selepas ni, boleh saja kontak saya. Kalau ada number, boleh PM ataupun kontak pada media sosial dan juga email tertera. Dan juga rakaman ini akan diupload pada channel YouTube saya, Coach Aizat, dan saya akan berikan link lah. Alright, itu saja pada malam ni. Terima kasih kerana yang sertai secara live ataupun yang sedang tonton ini secara ulangan. Okay, selamat berpuasa, selamat beribadah, makanlah, enjoy semua tu, tapi berpada-pada, berkhasiat. Okay, ingat kita makan bukan untuk kurus saja, kita makan untuk kesihatan badan. Itu saja, semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.